Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu tuan-tuan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya malam ini dapat sama-sama kita diberi kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu seperti biasa, walaupun dalam suasana norma yang baru seperti mana yang Datuk sebut tadi. Kita walaupun dalam suasana masih lagi PKP, tetapi kita diberi kelonggaran dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan rutin mingguan kita ataupun rutin bulanan kita, iaitu kuliah pengajian kitab. InsyaAllah malam ni kita akan sambung tuan-tuan, sebagaimana Datuk sebut 3 kali kuliah, kali yang ketiga saya pun lupa tuan-tuan. Yang saya ingatnya surah tuan-tuan ini kali terakhir saya kuliah hari Jumaat bulan 3 minggu kedua, Jumaat minggu kedua bulan 3 sebelum direhatkan lebih 4 bulan kita rehat. Saya Jumaat di sini, malam Jumaat kat sini. Hari Sabtu saya bertolak ke Setiu, saya ada kuliah 2 hari di sana. Hari 14 bulan terakhir di Masjid Setiu, itu kali terakhir sebelum PKP. Kemudian 2-3 harinya PKP. Jadi kita kembali balik bulan 7 ini tuan-tuan. Saya tempat lain di Selangor ni tak banyak tempat lagi. Di Selangor ni tak silap saya, surau tuan-tuan yang pertama kali saya kuliah selain daripada Putrajaya. Putrajaya di awal lagi. Putrajaya bulan 6 tu kita dah mula beberapa surau yang terpilih saja, mula bulan 6 lagi. Bulan 7 ni kebanyakan Jais ataupun di Selangor tak banyak lagi surau yang mula. Kebanyakan bulan 7 bulan 8. Alasannya sebagaimana yang EJK maklum kepada saya, kebanyakan surau lain maklum, bulan 7 kita cuti lagi ustaz. Dia kata kita akan mula bulan 8. Alasannya dia kata jemaah tak ramai. Jadi kempen bulan 7 ni kena ambil persediaan untuk mula kuliah dalam suasana norma baru ni. Dia kata pertama kena kempen dulu. Jadi sebulan ni kempen jemaah datang semula ke surau. Tuan-tuan ni kira hebat, penuh. Saya datang tadi, saya satu je tempat kosong, tidak terpaksa kena semain di luar. Tu hebat. Sebab apa? Penuh. Kalau biasa tuan-tuan, kalau tak PKP ni tak penuh sangat, sebab kita duduk dekat-dekat. Jadi tu yang kelebihan norma baru ini, dia lebih ramai orang datang. Surah tuan-tuan je lah, surah lain tu tak ramai lah, sebab tu tak mula lagi. Alhamdulillah, tahniah tuan-tuan. Jadi kita akan mula tuan-tuan. Kita nak cuba ringkaskan pendahuluan ini, sebab kita target sebagaimana yang kita 2 kuliah sebelum daripada ni kita sebut kepada tuan-tuan, target kita nak fokus terus masuk topik ataupun syllabus modul fiqh. Itu yang kita target. Jadi kita ringkaskan pendahuluan dia ini. Malam ni kita akan habiskan pendahuluan dan insya-Allah bulan depan kita terus masuk syllabus yang pertama ataupun modul yang pertama, kitab taharah ataupun dia panggil bersuci, tata cara ataupun tata kelola bersuci menurut syariat. Dia ada beberapa peraturan yang kita mesti tahu berkaitan dengan modul bersuci. Barulah pelaksanaan kita, praktis kita smart dan cantik menepati syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu topik yang pertama. Baik, kita akan settlekan malam ni pendahuluan kitab kita ini. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia pendahuluan kitab sebagaimana dia kuliah sebelum daripada ini saya sebut kepada tuan-tuan, membincangkan pendahuluan ini membincangkan tentang hukum membaca basmalah. Jadi kita akan baca secara sepitah lalu kerana kita nak expresskan. Kemudian saya akan buat kesimpulan pendahuluan ini berkaitan dengan hukum membaca basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu dia punya bacaan penuh. Dia ada nama panel dia, nama samaran dia basmalah, nickname.
Tuan-tuan jangan terkejut, apa basmalah itu silap ejaan. Bukan silap ejaan, itu nama panel dia, nama samaran dia. Basmalah merujuk kepada panggilan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hauqalah itu nama panel kepada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia punya diri dia panjang, maka diringkaskan oleh para ulama nama dia, nama samaran dia hauqalah. Itu untuk meringkaskan panggilan. Kalau nama panel bagi alhamdulillahi rabbil alamin, nama samaran dia dipanggil hamdalah. Thumma basmalah, thumma alhamdalah, itu dipanggil merujuk kepada panggilan alhamdulillahi rabbil alamin. Tak nak sebut panjang sangat nama panjang dia, maka kita panggil, ringkaskan dengan nama samaran dia hamdalah. Baik, kita nak settlekan malam ni hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ini. Tuan-tuan, asas dia ada 5 hukum. Tetapi bukan kita nak bahas kelima-lima hukum. Kita nak bahas satu daripada 5 hukum sahaja, iaitu sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita baca dulu tuan-tuan, kemudian kita akan simpulkan di akhir kuliah kita. Muka surat, kalau kitab saya, kitab Jawi tuan-tuan, di muka surat 4 Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada 2 introduction di sini. Intro yang pertama kita tak baca kerana itu intro penulis. Penulis. Kita baca intro yang kedua, itu intro, dia panggil intro kitab, intro kepada ilmu fiqh. Intro yang kedua muka surat 4. Kalau buku ataupun kitab Melayu, kitab Jawi, kalau kitab tuan-tuan mungkin kitab Rumi, saya tak pasti dia punya muka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung, kalau tak silap saya, mungkin tuan-tuan tanda, kalau tak silap saya, maka perkara haram pada zat seperti zina. Ini hukum membaca bismillah. Hukum yang ketiga. Yang pertama wajib, dia tak sebut di sini. Yang kedua sunat. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh membaca bismillah. Dan yang kelima harus. Itu dia punya 5 kerangka asas hukum. 5 ni tuan-tuan berlaku kepada kita. 5 hukum asas ini dia berlaku kepada kita setiap masa. Dia akan sama ada sedar ataupun tidak kita, kelima-lima hukum ini akan connection dengan kita. Kita akan berhubung dengan hukum 5. Hukum 5 ini di dalam bahasa fiqh di ada nama panggilan para ulama. Hukum 5 dia merujuk kepada hukum syarak, bukan dalam tajwid. Kalau hukum 5 dalam tajwid itu lain. Kalau hukum 5 dalam fiqh tuan-tuan merujuk kepada 5 kerangka asas dalam syariat. Manusia ini mula saja dia bangkit pagi sampailah dia tidur balik, dia akan berinteraksi dengan 5 hukum ini. Terkadang apa yang dia buat, apa yang dia pandang tidak terkeluar daripada salah satu daripada 5 hukum. Apa yang dia dengar tidak terkeluar daripada satu daripada 5 hukum. Apa yang perbuatan melangkah dia tidak terkeluar daripada salah satu daripada 5 hukum. Sebab tu ini asas, hukum asas yang menunjangi kehidupan kita. Perbuatan kita, perkataan kita, pendengaran kita, penglihatan kita berasaskan kepada 5 hukum asas di dalam syariat kita. Maka kita hari ini tuan-tuan, 5 asas itulah dibincang oleh para ulama dalam perbahasan basmalah. Maka hukum membaca basmalah juga, kerana basmalah ini perbuatan, perkataan. Membaca basmalah itu termasuk di dalam perkataan, bukan perbuatan. Maka hukum juga perkataan yang saya sebut tadi, perkataan, pendengaran, penglihatan, perbuatan, dia tidak terkeluar daripada salah satu daripada 5 hukum ini. Maka apabila kita menuturkan perkataan basmalah, dia tidak akan terkeluar daripada hukum asah. Dia ada 5 hukum membaca basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung haram. Maka perkara yang haram pada zatnya, pada dirinya, yakni diri membaca bismillah,
ada hukum haram. Apa makna haram, tuan-tuan? Ketika mana kita baca Bismillahirrahmanirrahim, bukan saja dapat pahala, tetapi berdosa. Asalnya membaca basmalah itu yang kita nak bincang di sini dapat pahala, sunat, selain daripada harus. Tetapi ada beberapa situasi yang haram dan makruh, yang dapat dosa kalau kita baca basmalah, dan ada situasi yang makruh, dosa pun tak dapat, pahala pun tak dapat. Ini kita nak bincang yang ada dosa. Bismillahirrahmanirrahim itu akan direkodkan kesalahan, iaitu dosa oleh Allah Ta'ala. Asalnya benda tu baik, baca bismillah tu dapat pahala, tetapi kerana kita letak tak kena pada tempat, tak kena pada arahan Allah Ta'ala, tidak di tempat yang tidak dibenarkan baca oleh Allah Ta'ala, kita baca juga, maka haram hukum dia, yakni berdosa. Maka perkara yang haram, perbuatan ataupun perkataan yang haram pada dirinya, diri membaca Bismillahirrahmanirrahim, seperti zina, haram dimulakan dengan basmalah, yakni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan zina tu, ketika nak zina tu haram baca bismillah. Tetapi kalau wati yang halal, sunat dia baca bismillah. Kita tak ada baca bismillah. Wati ni dia ada 3 hukum, tuan-tuan. Wati, jangan tuan-tuan tanya wati, nak kena jelas pula, lari topik pula. Dia 3 istilah Arabic pula, apa ni, syariat. Syariat ni mana Arab lah. Pertama wati, yang kedua jima'. Pertama wati, yang kedua jima', yang ketiga, tuan-tuan, wati, jima', dan yang ketiganya bahasa kita, bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipanggil apa? Bersama, bersetubuh. Tu bersama tu hak moden sangat. Hak dulu bersetubuh. Bersetubuh. Jadi jima' dan wati ni, tuan-tuan, dia satu makna. Baik, hukum jima' dan hukum wati ada 3. Pertama dia panggil wati yang halal. Wati yang halal ini macam mana? Wati yang ada pahala, tu halal. Setiap kali kita wati ada pahala yang direkodkan oleh Allah Ta'ala, pahala. Pahala sunat, bukan pahala wajib. Yang kedua, wati yang haram. Ini wati yang haram ni wati zina. Ini contoh wati yang haram. Yang ketiga, tuan-tuan, mungkin tuan-tuan jarang dengar. Yang ketiga, hukum ketiga, wati syubhah. Apa makna syubhah? Wati yang tidak haram dan tidak halal. Dia tidak haram dan tidak halal, pahala pun tidak ada dan dosa pun tidak ada. Dia panggil syubhah, yakni wati yang tersilap, disangkakan isterinya, tiba-tiba orang lain. Itu dia panggil wati tersalah. Jangan buat-buat tersalah. Ini yang real tersalah. Ada ke? Memang ada lah, sebab tu hukum ada. Kita hari ni tak ada lah. Orang dulu-dulu tersilap wati. Jadi itu lain, topik yang lain. Macam mana dia punya gambaran, disebut di dalam kitab gambaran. Macam mana dia punya contoh yang boleh tersilap wati, ada disebut di dalam kitab. Baik, ini contoh wati zina, tuan-tuan. Wati zina ni dia haram kita baca bismillah. Tapi kalau wati halal, dia sunat baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita wati itu dapat pahala, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Haram dimulakan dengan basmalah. Tetapi perkara yang haram dengan sebab yang lain, ini perincian, kita tak berhajat untuk detailkan kerana dia akan mengambil masa. Ini asas juga, tuan-tuan, tapi oleh kerana kita nak cepatkan, kita tak akan detailkan. Dia panggil wati ni, yang pertama tu di pembahagian haram. Pertama, haram zati, diri. Yang kedua ni bukan dirinya haram, bukan benda tu haram, tetapi dia panggil haram aradi. Ini istilah di dalam syariat. Haram zati satu, diri benda tu haram. Diri mencuri haram. Kita nak ambil barang orang tanpa minta izin,
kita baca bismillah, haram membaca bismillah. Kenapa? Perbuatan mengambil barang orang tanpa minta izin terlebih dahulu, itu nama dia mencuri. Maka haram membaca bismillah. Kenapa? Kerana diri mencuri, perbuatan mencuri itu haram. Ada satu lagi tuan-tuan, diri benda itu tidak haram, halal, tetapi ada unsur lain menyebabkan bertukar status benda itu jadi haram, maka dinamakan haram itu haram aridi di dalam istilah agama. Aridi ini haram dengan sebab benda lain, ada unsur lain berlaku menyebabkan benda itu walaupun halal dia bertukar status jadi haram. Contoh macam mana? Tengok dia bagi contoh ni. Tetapi perkara yang haram dengan sebab yang lain, ni haram aridi dengan sebab unsur lain. Seperti mana dia nak cerita, kalaulah diri benda tu haram, haram zat, kita panggil diri benda tu haram, membaca basmalah juga haram. Tetapi ada satu hukum lagi dipanggil haram aridi, diri benda tu tak haram, halal, tapi ada unsur lain yang menyebabkan bertukar serta jadi haram, maka tidak haram membaca bismillah. Sunat juga kita baca bismillah. Itu pendetilan. Kalau umumnya kita gambar nawar, biasanya kita duk nampak haram jugalah. Tetapi pendetilannya dalam syariat, kalau haram aridi, dia baca bismillah sunat juga. Walaupun perbuatan tu haram, tapi sunat membaca bismillah. Kenapa? Kan diri benda tu tak haram. Mana contoh? Seperti mengambil wuduk dengan air yang dirampas. Ini banyak berlaku secara praktikalnya. Mengambil wuduk dengan air yang dirampas dari hak orang lain. Ataupun contoh yang kedua, ni dia guna ayat rampas. Di dalam sistem muamalat tuan-tuan, dia ada beza di antara curi, rampas, rompak. Tiga term ini, tiga terma ini dia ada beza. Rampas, rompak, curi. Mencuri, merampas, merompak. Beza pada terma tetapi sama pada hukum. Impak dia, implikasi hukum sama, tetapi beza pada nisbah. Yang tu kita tak sebut kerana dia muamalat. Kalau di sini dia sebut rampas, ada dua lagi sama hukum. Air yang dicuri sama, air yang dirompak sama. Macam mana contoh tuan-tuan? Gambaran dia curi. Kita pergi rumah kawan kita tak ada kat rumah. Lalu kita nak guna air dia, air paip dia yang duduk di luar tu. Duduk dalam tak boleh masuk dalam rumah. Hak duduk di luar rumah biasanya ada paip depan tangga, ada depan halaman rumah dia ada paip. Lalu oleh kerana kita kenal dia, kawan kita guna tanpa minta izin. Di dalam sistem muamalat Islam, dia lebih muamalat tuan-tuan, lebih ketat hukum dia daripada ibadat. Macam mana ketat? Sebelum kita guna harta milik orang lain, mesti mendapat izin secara yakin. Itu ketat. Zon tak boleh. Zon apa? Sangkaan. Sangka kita oleh kerana dia ni kawan rapat, kalau kita minta dia akan bagi. Itu sangkaan kita. Adakah kita minta terlebih dahulu? Belum. Kita jumpa nanti kita beritahu, aku guna air. Aku pergi rumah kau tak ada, aku guna air. Buat basuh kaki, ambil wuduk. Guna dulu baru minta. Maka dalam Islam salah, dalam sistem muamalah kena minta dulu baru guna. Tapi sangkaan kita, oleh kerana dia kawan mesti dia bagi, maka sangkaan itu dalam istilah syarak dipanggil zon. Dalam sistem muamalah zon tidak dibenarkan, melainkan ada beberapa situasi zon dibenarkan. Ada tempat-tempat situasi yang dibenarkan sangkaan itu. Biasa macam mana? Dia pernah minta izin dengan kawan dia, pernah guna, maka itu dibenarkan untuk zon. Minggu lepas aku datang, aku minta izin nak guna air di paip dia ni, dia bagi. Maka kali ni kita zon sangkakan hati kita, dia akan bagi kalau kita minta, maka kita guna dulu baru kita bagi. Itu tak haram kata setengah ulama. Tapi kita tak pernah guna, tak pernah minta izin lagi. Air ni kalau kita minta izin pun pernah pinjam benda lain tidak kira. Kerana kita nak guna kita nak guna air. Jadi itu contoh tuan-tuan. Apabila kita minta izin, kita guna air terlebih dahulu baru kita minta izin, maka dinamakan mencuri. Dia beza dengan rompak, dia beza dengan rampas. Beza nisbah situasi. Kalaulah kita
Curi ni tuan-tuan, kita mengambil barang ataupun harta orang lain ataupun hak orang lain tanpa pengetahuan ataupun tanpa minta izin dan tanpa pengetahuan. Dia tak tahu, dia tak nampak pun kita ambil. Itu dia panggil mencuri. Kalau dia nampak, kita bedal selipar kasut kawan kita, kawan duduk depan, kita ambil kasut nak pergi ambil wuduk, kawan memang duduk depan, kawan tak cakap apa, itu dia pun bukan mencuri. Itu dia panggil, nama dia rampas. Tak menggunakan kekerasan, kita ambil. Dia nampak duduk tepi dia, dia duduk depan kita saut, kita ambil selipar dia terus, tak kata apa, tak cakap apa pun. Datang balik baru cakap, aku ambil guna selipar sekejap nak pergi ambil wuduk. Maka itu dia panggil rampas, tidak menggunakan kekerasan. Kalau rompak, beza dia menggunakan kekerasan. Di barang, di badan dia kita rampas. Itu kita panggil rompak. Itu beza dengan istilah Melayu. Baik, kalau kita ambil wuduk dengan air yang dirampas, tuan-tuan, hukum dia sunat juga kita baca bismillah. Tetapi haram perbuatan menggunakan air orang lain tanpa kita minta izin terlebih dahulu. Air tu tuan-tuan haram kita guna, sama ada kita minum ataupun kita ambil wuduk ataupun kita guna pada tempat lain, basuh kaki dan sebagainya. Haram apa dia? Kerana air tu halal, haram aridi. Itu beza di antara haram aridi dengan haram zat. Kalau haram zati, haram baca bismillah. Tapi oleh kerana air ni dia tidak haram, dia halal, kita boleh minum dia, boleh guna dia, maka sunat juga kita baca bismillah walaupun perbuatan mencuri itu haram. Ketika nak ambil wuduk tu kan kita baca bismillah. Bukan nak curi. Nak curi memang haram lah. Nak guna dia tu, ketika nak minum air yang dicuri baca bismillahirrahmanirrahim. Sunat juga baca bismillah. Seperti mengambil wuduk dengan air yang dirampas dari hak orang lain, sunat juga dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana haram itu dengan sebab yang lain, iaitu merampas. Itu haram aridi. Merampas itu haram. Adapun mengguna itu dia panggil haram aridi. Dan perkara yang makruh. Kita teruskan tuan-tuan yang keempat, perkara yang makruh. Dan perkara yang makruh pada zat, dia basic tuan-tuan, mudah saja. Kalau tuan-tuan biasa dengar makruh, ni haram, ni makruh, ni sunat, ni wajib, ini benda yang paling basic yang kita mesti faham. Barulah setiap perbuatan kita buat, dia akan rasa feeling tuan-tuan, dia akan rasa setiap ibadat yang kita buat. Ni sunat. Terasa ruginya kalau kita tinggalkan perbuatan sunat. Kenapa? Kerana kita faham makna sunat. Itu nak kena faham satu persatu dia punya terma dia. Makruh ni tuan-tuan, kenapa kita rasa kalaulah kita buat benda makruh ni rugi? Tak buat benda sunat rugi, kalau kita buat benda makruh rugi. Kenapa kita rasa rugi? Kalau kita buat benda makruh, terasa rugi di diri kita, dan kalau kita tinggalkan perkara sunat juga terasa rugi. Kenapa? Kerana kita faham perkara sunat ni kalau kita tinggal, menyebabkan kita tidak akan dapat sebaran bayaran daripada Allah Ta'ala, rugi kita. Sedangkan tujuan utama kita nak menggunakan masa di dunia ni semaksimum mungkin tuan-tuan. Tu kita minded fiqh, saya sebut di awal dulu, sangat penting kita nak buka minda fiqh. Kenapa? Kerana minda fiqh ini cara untuk kita menjana pahala. Modal dia kita dah sebut dalam kuliah sebelum daripada ini, modal dia dua, asas dia dua. Kalaulah dia detailnya tiga. Modal yang pertama tuan-tuan, masa. Umur kita tu modal. Sebab itu kalau orang faham, dia akan menggunakan semaksimum mungkin umur dia, kesempatan dia, masa yang ada dalam kehidupan dia itu untuk menggunakan apa dia? Perbuatan, perkataan, pendengaran, penglihatan yang ada income, yang ada pahala. Maka dia nak kena tahu apa dia perbuatan yang boleh menjana pahala. Salah satunya tuan-tuan, perbuatan dia kita sebut di awal dulu, iaitu modal yang kedua untuk jana pahala ini apa dia? Pertama umur, yang keduanya ialah ilmu syariah, ilmu fiqh. Kenapa ilmu fiqh ini? Kerana dia merupakan menu ataupun panduan
tata cara dan tata kelola yang Allah Ta'ala tetapkan, turunkan kepada kita panduan asas bagaimana cara untuk jana pahala. Ada kita tahu perbuatan ini perbuatan yang wajib kita buat, perbuatan ini sunat kita buat. Sebab itulah kita dah sebut di awal dulu tuan-tuan, kesimpulan dia ada 5 benda ini, ada 5 kerangka hukum ini. Yang kita buatnya ialah 2, yang kita tinggalnya adalah 3. Itu orang-orang yang hebat, orang yang VIP di sisi Allah Ta'ala, dia tinggalkan 3, dia buat 2. Tapi kita orang biasa ni tuan-tuan, kita dah termasuk orang hebat kalau kita boleh tinggal 2, buat 3. Apa dia yang kita buat? Pertamanya wajib. Kena tahu mana benda yang wajib, settlekan sebelum kita mati. Kerana dia itu tanggungjawab kita yang akan dipersoal oleh Allah Ta'ala. Itu wajib. Dia panggil hak kita dengan Allah. Yang kedua, kena tahu mana perkara sunat. Ini kita nak sebut malam ni. Perkara sunat yang sangat rugi kalau kita tinggalkan. Kenapa? Kerana dia cara Allah Ta'ala nak bagi bonus kepada kita, nak bagi pahala kepada kita melalui perbuatan, perkataan dan pendengaran yang sunat. Dan ketiga, apa dia yang kita buat tuan-tuan? Kita orang biasa ini, kita akan buat 3 benda. Yang ketiga tuan-tuan, yang banyak yang kita buat ialah harus. Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Pahala pun tidak ada, dosa pun tidak ada, tapi kita buat. Itulah yang paling banyak dalam kehidupan kita. Perkataan yang kita ucap sehari tuan-tuan, seharian kita, kalau kita rekod tuan-tuan, kalau kita catat mula daripada pagi sampai malam balik, perkataan yang kita sembang, yang kita cakap itu ada wajib, ada sunat, ada harus. Yang paling banyak apa dia? Yang paling banyak yang harus. Okey lagi. Dan kita tinggal 2 orangnya. Awan seperti kita tinggal 2. Kita buat 3, kita tinggal 2. 3 plus 2. 2 tinggal, 3 buat. Apa dia tinggal 2 tuan-tuan? Pertamanya haram. Tinggalkan haram. Jangan fikir banyak. Jangan fikir aku nak buat ke nak buat. Nak buat ke tinggal, nak buat ke tinggal. Jangan fikir. Kerana haram dia rekod. Ada rekod. Dan bahaya dia, haram ini bukan ada dosa saja, tetapi ada jenis beberapa kategori perbuatan haram yang dia akan ada defisit income kita. Dia ada potongan. Kita sebut di kuliah yang kedua dulu. Contoh, pahala kita akan dipotong oleh Allah Ta'ala kerana kita melakukan kesalahan dalam kategori haram, yang dipotong pahala. Letih kerja tuan-tuan banyak, income duk perasan banyak, pahala duk perasan banyak, tiba-tiba dia defisit. Allah Ta'ala potong pahala kita. Yang kedua, yang terakhir tuan-tuan, kita nak tinggal apa dia? Yang kedua kita nak tinggal ialah makruh. Ini makruh ni kenapa kita nak tinggal? Kalau kita buat pun tuan-tuan, rugi umur kita, rugi masa kita, kerana dia tidak ada pahala dan dia tidak ada dosa. Makruh ni dia, kalau asah ni, saya sebut asah tuan-tuan, secara asahnya tuan-tuan, makruh ini kalau kita tinggal, tak buat dia, tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Dosa pun tidak ada, kerana benda tu bukan haram, makruh. Itu yang umumnya, yang asahnya. Tetapi kalaulah kita ada ilmu fiqh minded, kita boleh menjana pahala satu lagi. Ini secara detail. Detailnya apa? Kita boleh menjana pahala melalui 3 cara. Pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga meninggalkan makruh dan haram dengan niat kerana Allah Ta'ala, itu ada pahala. Pahala Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kenapa? Pahala meninggalkan haram. Tiap kali benda kita nak buat benda tu haram, kita tinggal. Kita rasa nak mengumpat tuan-tuan, rasa nak cerita pasal keaiban orang lain, keburukan orang lain, perkara yang orang lain tak suka, kita tahan diri kita, tahan nafsu kita, tahan hati kita, tahan mulut kita, dengan niat semata-mata kerana Allah Ta'ala, dapat pahala meninggal perkara haram. Yang kedua tuan-tuan, kita rangkumkanlah, meninggalkan wajib, meninggalkan buat wajib, buat sunat, dan ketiga ini meninggalkan haram dan makruh. Kita rangkumkan. Kita tak buat benda makruh. Kenapa tak buat tuan-tuan? Bukan kerana tak suka, tapi kerana larangan Allah Ta'ala, maka akan dapat pahala. Terlintas di hati kita, kenapa tak buat benda makruh? Kerana larangan Allah Ta'ala, kita akan dapat bayaran daripada Allah Ta'ala dalam bentuk pahala. Pahala apa? Pahala meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Larangan apa? Larangan makruh. Itu cara untuk kita jana pahala. Maka orang yang dia nampak tuan-tuan, dia sedar, dia ada motivasi,
maka dia akan tinggalkan benda harus dan tinggal makruh. Benda harus ini kenapa dia tinggal? Karena kalau buat pun tidak ada pahala. Kalau dia buat benda harus pun tidak ada pahala, bahkan rugi umur dia. Dia boleh guna umur dia ini untuk buat benda yang ada income. Dan kenapa dia tinggal benda makruh, tuan-tuan? Bukan saja benda haram dia tinggal, benda makruh dia tinggal. Kerana benda makruh dia tinggal itu kerana untuk mendapat pahala. Dia tak buat benda makruh. Walaupun kalau buat benda makruh tak ada dosa, tak ada apa pun. Kita duk buat benda makruh, duk makan benda makruh, duk minum benda makruh, tuan-tuan, duk buat benda makruh dalam solat, tak ada pahala apa, tak ada dosa apa. Tetapi kalau kita tinggal dia niat, kenapa aku tak buat benda makruh? Ketika kita nak buat benda makruh, kita tinggalkan, tahan diri kita tak nak makan benda makruh. Niat semata-mata kerana larangan Allah, kerana Allah Ta'ala. Telitah di hati lillahi ta'ala. Lillah tu dipanggil lillah, lam lil imtithal. Lam itu, lam apa? Lam pada lillah itu, lam lil imtithal, lam kerana larangan ataupun perintah Allah. Tu settle, tuan-tuan. Mana contoh makruh? Seperti makan bawang putih mentah, makruh dimulakan dengan bismillah. Bawang putih yang belum dimasak, tuan-tuan, makruh kita makan. Walaupun nak buat ubat, makruh. Dia ada khasiat dia. Kita makan bawang putih yang mentah tu, khasiat dia. Tapi nak ceritanya, ketika nak makan bawang putih, walaupun tujuan perubatan, nak ambil khasiat dia, tetap makruh. Tak sunat baca bismillah. Makan macam tu saja, tak perlu baca bismillah. Kalau baca bismillah pun tak dapat pahala. Kita biasanya semua kita bedah aja, sama je. Semua baca bismillah. Dah baru nak beramal dengan bismillahirrahmanirrahim, semua dia baca bismillah. Yang dia tahu nak masuk tandah je tak baca bismillah. Tu dia tahu. Nak masuk tandah tak baca bismillah, nak kecing tak baca bismillah, nak qada hajat, buang air besar tak baca bismillah. Tu dia tahu. Benda makruh ni jangan kita dedahkan. Tetapi makruh dengan sebab makruh membaca seperti makan bawang putih mentah, makruh dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi makruh dengan sebab yang lain. Ini contoh satu je, tuan-tuan, dia bagi bawang mentah. Tapi kalau dah masak tak makruh. Macam tuan-tuan masak, kita masuk dalam makanan, masakan, kemudian ada bawang merah, bawang putih banyak dalam gulai kita, dalam apa, dalam masakan kita, itu tak makruh. Dia makruh. Ya, sama kalau mentah. Kalau mentah dia tetap makruh. Tapi kalau hilang bau dia walaupun mentah, tak makruh. Contoh kita campur dengan madu, yang baunya madu, tak bau dah bawang putih, maka hilang makruh dia. Dia makruh tu dengan sebab apa, tuan-tuan? Diri bawang putih itu berbau. Maka formula asah dia bab makanan ni, tuan-tuan, tiap-tiap makanan yang berbau. Bau apa dia? Bukan bau wangi, berbau yang keji. Ni istilah syarak. Bau yang keji, walaupun di sisi dia bau wangi. Dia minat bawang putih, bagi dia bawang putih itu bau yang wangi bagi dia, selesa bagi dia, tetap makruh. Kerana umumnya ikut formula fiqh, tiap-tiap bau-bauan yang keji pada syarak maka makruh. Sebab itulah bawang putih makruh, budu makruh, belacan makruh, cencaluk makruh, ikan pekasan pun makruh. Ikan pekasan, sebab dia berbau. Tetapi makruh dengan sebab yang lain, ni makruh aridi. Sama tadi haram aridi, ini makruh aridi. Seperti mengambil wuduk dengan air yang dipanaskan. Ambil wuduk air kita sendiri, bukan air curi, air kita sendiri, tapi ketika panas, kita pilih yang panas. Seperti mengambil wuduk dengan air yang dipanaskan dengan silap, bukan. Ini bukan air yang kita panas, bukan air yang panas, bukan. Ini panas lain. Seperti mengambil wuduk dengan air yang dipanaskan dengan cahaya matahari. Ini air musyammas. Ini kita akan belajar, tuan-tuan, dalam topik silibus pertama. Ciri-ciri kita nak kenal air musyammas. Bukan air musyammas ni dia ada ciri dia, tuan-tuan. Bukan kita boleh hukum secara spontan. Spontan dia, tiap-tiap air panas dia panggil musyammas, tidak. Air yang dipanaskan menggunakan alam elektrik,
dia tidak akan menjadi air musyammas. Dia ada ciri dia. Ciri pertama, dia ambil kira iklim. Kita khatul istiwa. Ini bahasa Arab. Khatul istiwa dia ambil daripada bahasa Arab. Negara khatul istiwa, maka tidak akan ada air musyammas. Air musyammas ni, dia ciri pertama, iklim negara itu mesti iklim yang panas. Di dalam kitab Bakri Syata, I'anatul Talibin, dia sebut macam mana iklim yang panas ini, bukan iklim khatul istiwa. Contoh, dia kata seperti iklim yang panas ini, yang ciri pertama ini untuk nak jadi air musyammas, kalaulah kita letak telur dalam tanah itu, dalam pasir itu, kita ambil telur itu masak separuh masak. Itu contoh dia kata negara yang beriklim panas. Maka negara khatul istiwa tidak mendapat syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tu lain. InsyaAllah kita akan bahas dalam topik yang silibus yang pertama, dalam topik air. Air musyammas ni tuan-tuan, makruh kita guna mengambil wuduk. Dipanaskan dalam cahaya matahari. Dia dah sebut di sini, ni cahaya matahari dalam bejana yang berkarat. Ini ciri yang kedua, iaitu di dalam air itu berada dalam bekas. Bekas itu bekas yang boleh berkarat ni maknanya bukan tiap-tiap bekas yang berkarat besi saja, tidak, iaitu tiap-tiap bekas benda itu dibuat daripada, diproses daripada benda yang boleh menerima untuk bentuk dia. Kita nak design, dia boleh. Tu dalam kitab Melayu dia panggil menerima ubah suai, itu bahasa lama. Dalam kitab-kitab lama dia kata bekas yang diletakkan air itu nak dihukumkan air musyammas, iaitu bekas yang menerima tukul. Lagi lama bahasa dia, bahasa moden sedikit, menerima ubah suai. Kita boleh nak patternkan dia, seperti besi, timah, keluli. Itu antara benda bekas-bekas yang dibuat daripada benda itu, antara ciri yang kedua untuk dihukumkan musyammas. Kalau air yang panas berada dalam bekas yang plastik ataupun kayu, maka tidak dinamakan air musyammas. Itulah akan datang tuan-tuan. Walaupun direct matahari. Dinamakan air apa? Air yang panas, tapi bukan musyammas. Kerana musyammas di dalam bahasa Arab, air yang dipanaskan daripada matahari yang berada dalam iklim yang panas. Itu dalam bahasa Arabnya. Tetapi kita nak dalam terma fiqh, dia detail lagi. Maka fiqh akan ada tambahan syarat. Pertama iklim, yang kedua bekas. Sunat dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sunat juga baca bismillah. Kerana makruhnya dengan sebab yang lain, iaitu air panas. Adapun air itu tetap halal, bukan haram. Maka makruh hari ini sunat baca bismillah. Demikian juga tidak disunat membaca bismillah. Sekejap lagi tuan-tuan saya akan bagi kesimpulan. Kita akan bagi kesimpulan di belakang sekali. Kita baca dulu. Ada berapa benda yang tak sunat baca bismillah. Sebab kita fokus sunat baca bismillah. Dan kita akan buat kesimpulan di belakang. Kita baca dulu. Demikian juga, begitu juga, tidak dituntut membaca bismillah, tidak disunatkan membaca bismillah jika hendak membaca zikir tulen. Ini antara tambahan. Secara umumnya kita tahu dua itu asah. Pertama, tiap-tiap perbuatan haram tak sunat baca bismillah, itu asah. Yang kedua asah, yang kedua apa dia? Tiap-tiap perbuatan makruh tak sunat baca bismillah. Tapi ada dua tambahan lagi. Ni pertama apa dia? Sekejap lagi saya akan simpulkan. Saya akan tambah dia. Kalau asah ada dua, detailkan. Kita akan tambah detail, ada tiga tambahan. Begitu juga tidak dituntut membaca bismillah jika hendak membaca zikir tulim. Dia panggil zikir yang mahdah. Zikir yang mahdah. Mana contoh zikir tulim? Maksud zikir tulim ni tuan-tuan, perbuatan bacaan kita itu, bacaan yang diri dia, satu-satunya diri dia,
tidak ada bersambung dengan bacaan lain. Mana dia? Seperti hendak membaca la ilaha illallah, tahlil. Sebab tu tuan-tuan, kalau perasan tidak ada mana-mana khalifah sebelum tahlil dia akan baca bismillah. Kita baca bismillah ini di awal, bukan sebelum la ilaha illallah. Sebelum la ilaha illallah kita mula dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita tak baca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak sunat baca bismillah. Kenapa? Kerana dia ni zikir yang dia panggil semata-mata zikir yang tidak ada kaitan dengan bacaan lain. Ataupun subhanallah, kita baca selepas solat tuan-tuan, zikir selepas solat, ataupun tuan-tuan nak baca di mana saja, ini dia panggil zikir yang semata-mata zikir, diri dia itu zikir. La ilaha illallah satu, yang keduanya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Tak sunat baca. Ataupun yang ketiga apa dia? Yang ketiganya assalamualaikum. Assalamualaikum tuan-tuan, salam itu sunat memberi salam. Mana dia salam? Diri salam itu assalamualaikum, itu diri salam, sunat. Tapi ada cara dia lah. Lain kali insya-Allah bila-bila ada masa saya akan sentuh sedikit. Salam ni tuan-tuan sunat kita beri, jangan jadi adat, jangan jadi budaya. Jangan jadi adat dan budaya, kerana dia syariat, dia ibadat. Apabila dia ibadat tuan-tuan, konsep asas dia kita kita tanam dalam minda kita, dia akan ada tata cara dia. Ini asas. Dia ada tata cara memberi salam, menjawab salam, mengirim salam. 3 hukum asas. Hukum memberi salam, hukum menjawab salam, dan tata cara mengirim dan menjawab salam. Mengirim salam dan menjawab salam yang dikirim. Dia ada tata cara dia, kerana dia ibadat. Kalau ada, tak apa, dia tidak ada tata cara syariat, buatlah macam mana pun ikut adat kita, ikut budaya kita. Tetapi kalau dia ibadat, maka dia ada menu panduan asas yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana kita tinggalkan tata cara itu, maka dia akan jadi adab. Lama kelamaan tuan-tuan, dia makin lama, hanyalah tinggal nama salam saja. Sebab itulah bertepatan apa yang diucapkan oleh Nabi. Nabi kata, kalau kamu nak tahu bahawa kamu sudah berada di akhir zaman, tak lama dah, jangka hayat dunia ini Allah Ta'ala nak lupuskan, tak lama. Antara tanda dia tuan-tuan, tanda yang pertama telah lama dah. Apa dia? Bangkitnya Nabi. Akhir zaman tuan-tuan, tanda bermulanya, orang panggil apa? Masuknya pasca akhir zaman, mula fasal akhir apabila dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi akhir zaman. Mulalah kita bermula era menuju ke akhir zaman. Tapi kita masih jauh lagi, walaupun akhir masih jauh, tak sempat dengan kita. Jangan bimbang, kiamat tak akan sempat dengan kita. Banyak lagi fenomena luar biasa yang belum Allah Ta'ala belum turun lagi. Nabi Isa belum turun, Ya'juj Ma'juj belum lagi, Dajjal belum, walaupun orang heboh bincang seminar soal Dajjal. Preparation tak bincang sangat. Persiapan turunnya Dajjal itu sangat penting. Benda yang paling penting tuan-tuan, persediaan menghadapi Dajjal. Bukan kita nak tahu sekadar sejarah kemunculan Dajjal, bila Dajjal datang, kerana kita nak trace adakah zaman kita ini Dajjal telah muncul. Itu saja kita semangat nak tahu, zaman kita ni Dajjal dah muncul ke belum lagi? Belum lagi tuan-tuan. Paling penting persediaan menghadapi Dajjal, itu paling penting. Antara persediaan, kata ulama, ilmu akidah sangat-sangat penting, yang akan disesatkan oleh Dajjal apabila orang tidak ada basic dan ilmu akidah dan ilmu syariat. Kita ni ilmu syariat. Baik. Jadi itu yang tanda pertama tuan-tuan, bangkit Nabi, tanda pertama, tanda akhir zaman. Antara tanda akhir zaman tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati, apa yang tuan-tuan boleh lihat, dah ada zaman kita. Apa dia tuan-tuan? Nabi kata la yabqa, Nabi kata akan muncul suatu zaman, yushaku an tada'a alaikum, akan muncul suatu masa nanti. Nabi 1300 tahun yang lampau, Nabi sebut 1400 tahun.
Apa dia situasi? Nabi kata la yabqal Islam illa la yabqal Quran illa rasmuh. Dalam matan yang lain tuan-tuan, Nabi sebut la yabqal Islam dulu, illa ismuh, wala yabqal Quran illa rasmuh. Tidak akan tinggal Islam itu suatu masa, kata Nabi, melainkan nama saja. Apa nama? Syariat tinggal nama, sembahyang tinggal nama, pelaksanaan jauh. Salam tinggal nama, pelaksanaan yang jauh, tidak menepati dengan tata cara syariat memberi salam, menjawab salam, mengirim salam. Itu hukum salam tuan-tuan, hukum dia sunat, memberi salam. Tapi cara memberi salam tu ada, insyaAllah lain kali kita sentuh sedikit. Memberi salam, tak jadi salam haram. Kenapa? Kerana mengubah hukum daripada sepatutnya kita buat, tiba-tiba kita adjust jadi lain, cara tak jadi salam jadi bahasa kita, maka dia salah di sisi syariat, akan merubah hukum sunat jadi hak, jadi haram. Maka sunat memberi salam tuan-tuan, tetapi sebelum memberi salam tak sunat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Tak sunat, terus bagi salam Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum dah. Itu yang saya kata salam yang rosaknya ialah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum pun bukan salam, kerana dia tidak ada tidak ada syaddah. Dia mesti ada syaddah, huruf dia mesti komplit. Yang contoh yang seterusnya tuan-tuan, ataupun seumpama, dia tak bagi contoh lain, ataupun seumpamanya. Seumpama, contoh yang dia bagi 4. La ilaha illallah tak sunat baca bismillah, subhanallah tak sunat baca bismillah, salam tak sunat baca bismillah. Adapun zikir yang tidak tulim seperti membaca Quran, maka sunat dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada azan tuan-tuan, kita ekspreskan. Dan lagi tidak dituntut membaca bismillah pada perkara yang dituntut pada syarak dimulakan dengan yang lain daripada bismillah. Ini apa dia tuan-tuan? Selain daripada tak sunat kita baca bismillah pada diri zikir yang tulim, maksud semata-mata diri dia tu zikir, maka tak sunat. Selain daripada tu apa dia? Selain daripada tu tak sunat kita mengucapkan bismillah, membaca bismillah pada ibadat yang ada permulaan, ibadat itu ada intro dia, tak sunat kita baca bismillah. Ini memang kita kena tahu, tak boleh kita nak anggar. Apa dia tuan-tuan? Mudah saja, ada beberapa contoh saja. Yang pertamanya, ibadat ini ada intro dia, dia bukan direct terus diri dia, tidak, ada intro. Apa dia? Contoh khutbah Jumaat, tak sunat baca bismillah, walaupun ada orang baca, tak sunat. Sebelum kita tengok tag dia, tag dimulakan dengan alhamdulillah, itu diri dia. Alhamdulillah itu pendahuluan khutbah dia panggil. Diri khutbahnya kena combine, ada 4, ada 5 rukun. 5 rukun tuan-tuan, kena complete 5 rukun baru nama khutbah. Maka dia ada juzuk, dia ada diri dia, maka dia ada permulaan. Alhamdulillah permulaan diri khutbah. Ada 4 lagi. Maka tuan-tuan, kita tak sunat baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi, tak sunat. Terus Alhamdulillahil qail. Kalau kita baca juga, baca juga tak haram, haruh saja. Haruh saja. Maksud apa haruh? Haruh ni tak ada pahala. Asal kita nak buat ni benar ada pahala saja. Kalau kita buat tak ada pahala, dia akan jadi rugi saja. Letih saja baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang menggunakan pemikiran, dia kata, ustaz, apa salahnya kita baca benda baik? Ya, tak salah. Haruh tak salah tuan-tuan, boleh. Haruh ni mana boleh, tak salah, tapi tidak ada income, tidak ada pahala. Maka benda yang tak salah, tidak ada pahala, kita tinggalkan. Betul orang kata, ustaz, apa salahnya bacalah? Ya, tak salah, tapi kalau baca tidak ada pahala. Maka sebab tu para ulama kita tak baca. Benda baik, ya benda baik, kena letak pada tempat dia, baru ada pahala. Contoh lagi tuan-tuan, dia bagi contoh yang kedua. Contoh yang pertama seperti khutbah Jumaat.
Diri khutbah dimulakan dengan alhamdulillah. Dan yang kedua, dan khutbah raya sama juga tuan-tuan. Khutbah raya sama, khutbah sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan sama juga. Tak sunat baca bismillah. Dan sebagainya. Apa sebagainya ni tuan-tuan? Contoh lain yang tidak disebut dalam kitab kita ini. Contoh lainnya ialah azan. Azan ni tak sunat tuan. Terus azan. Kerana diri azan tu dimulakan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu diri dia. Tidak disunatkan mula dengan bacaan lain. Tidak disunatkan mula dengan bismillah. Tidak disunatkan mula dengan selawat. Tidak disunatkan mula dengan alhamdulillah. Ada 3 permulaan. Kita dalam kitab kita ni kita tidak detailkan. Di kuliah yang sebelum daripada ini kita sebut secara ringkas saja. Ada 3 pendahuluan kitab. Bismillah pendahuluan, alhamdulillah pendahuluan, dan selawat pendahuluan. Maka ibadat biasanya tuan-tuan sunat kita mula dengan 3. Paling basic tak nak 3, 1 bismillah. Sebelum bercakap sunat kita mulakan bismillahirrahmanirrahim. Tak sempat 2 lagi, tak apa. Sekurang-kurang jangan tinggal basmalah. Sebelum kita bercakap tuan-tuan, asal dia sunat 3. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'dun. Barulah kita nak cerita apa. Nak meeting ke, nak apa ke, mulakan dengan 3. Tapi paling basic tuan-tuan, untuk dapat pahala, tak mampu 3, jangan tinggalkan 1, iaitu bismillah. Dapat pahala, mulakan pekerjaan kita, perbuatan kita dengan basmalah. Tetapi kalau zikir itu, kalau ibadat itu ibadat yang dimulakan direct diri dia, maka tidak dimulakan dengan basmalah. Ini dia panggil apa tuan-tuan? Dia panggil ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Beberapa pengecualian yang tak sunat baca basmalah. Azan, qamat sama. Qamat bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak sunat. Sunat terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan sama juga. Ya. Betul. Tak okey. Dia sebab tu saya sebut di awal tadi tak salah. Cuma tak dapat pahala. Cuma tak dapat pahala. Dia tak sunat. Kalau kita apa tak dapat pahala, dia asal tuan-tuan 3 benda ni baca di mana saja ada pahala. Bismillah tuan-tuan baca di mana ada? Tak sambil driving tuan-tuan baca bismillah, ada pahala. Selawat tuan-tuan, di mana saja tuan-tuan selawat, jangan tempat haram, tempat makruh, ada pahala. Tetapi apabila tempat itu dia eksklusif untuk ibadat itu, masa itu, maka tidak disunatkan campur dengan ibadat lain. Kerana basmalah ini, selawat ini, dia ibadat sunat. Maka kalaulah tidak dipackagkan sunat, maka kita jangan packagkan. Kerana dia ada 2 pakej tuan. Pertama baca selawat, yang kedua bismillah. Pertama bismillah, yang kedua selawat, yang ketiga azan. Maka kalaulah 3 ibadat ini dia tidak dipackagkan oleh Allah Ta'ala, maka kita jangan packagkan. Kerana apa? Kerana masa itu dia eksklusif untuk azan. Sebab apa? Sebab kita nak azan ni. Ketika mana kita nak azan, waktu itu tidak disunatkan untuk kita mula dengan 2 pendahuluan lain. Tak sunat kita baca, bukan masa itu untuk basmalah, bukan masa ini untuk selawat, bukan. Maka selepas azan sunat balik, kita boleh baca basmalah sebanyak mana kita nak, baca selawat sebanyak mana. Tapi kalau orang buat juga ada kesalahan, tak salah. Cuma tak diambil kira oleh Allah Ta'ala di dalam pembayaran pahala sunat. Kan biasa orang test suara ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada testing dulu tu sebenarnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia mula. Hak sunat dapat pahala mana? Allah kira. Mula Allahu akbar tu mula kat situ yang ada rimak, ada pahala dia. Awal testing suara tu zero, tidak ada pahala. Kan benda baik, tu orang duduk munda logik akal. Ya, benda baik. Benda baik pun kena ikut tuan hak nak bagi pahala.
Saya bagi contoh, mungkin bukan tepat ni lah, lain kali insyaAllah, kerana kita masa suntuk, untuk nak bagi contoh tuan-tuan nampak, nak menjawab isu-isu. Kenapa kita, bagaimana cara kita nak jawab dengan fakta. Orang kata benda baik takkan salah, ya, kita tak kata salah, cuma kalau buat juga harus, tapi tidak ada pahala. Lebih baiknya tak payah buatlah kerana tak ada pahala, terus kepada Allahu Akbar terus. Kenapa orang nak menolak hujah? Dia kata kan benda ni kan, selawat ni baik, bismillah ni baik, takkan Allah Ta'ala tak bagi? Takkan. Macam mana cara nak jawab? InsyaAllah lain kali tuan-tuan kita akan ulang benda-benda yang basic ni, kita akan recall balik supaya sebati dalam minda tuan-tuan, kepahaman kita mantap. Baik, kesimpulan tuan-tuan di bawah tu. Jadi maksudnya tiap-tiap perkara yang digemari dan yang lainnya pada syarak itu ialah perkara yang lain daripada yang tersebut itu, seperti hendak makan. Ini kesimpulan. Baik, saya buat kesimpulan tuan-tuan. Hukum membaca bismillah. Hukum membaca bismillah dibuat kesimpulan di sini ringkas, maka kita akan tambah. Ada 3 tambahan kita. Jadi maksudnya dia kata tiap-tiap perkara yang digemari dan yang lainnya pada cara itu ialah perkara yang lain daripada yang tersebut itu. Seperti mana? Seperti hendak makan, hendak minum, hendak baring, hendak tidur, hendak berjalan, hendak menulis, hendak mengaji, hendak bersetubuh dan sebagainya. Itu sunat. Semua baca bismillah sunat. Nak tidur sunat, nak berjalan sunat, nak baring sunat, nak belajar sunat, nak menulis sunat, nak bersubuh sunat. Yang bukan dipandang rendah ataupun hina, seperti hendak berludah. Dia bagi juga yang ketiga yang saya sebut tadi. Hendak berludah tak sunat baca. Hendak kentut, hendak berak atau sebagainya, semua tak sunat. Baik, kesimpulan tuan-tuan, apa yang kita mudah nak ingat, kita secara asas membaca bismillah ini hukum dia sunat. Asas dia tuan-tuan, kita tinggalkan yang haram, yang apa, yang haruh tu. Kita buat kesimpulan, secara asas hukum membaca bismillahirrahmanirrahim ini sunat, dapat pahala. Banyak mana kita baca, banyak mana kita baca, dapat pahala. Secara umum sunat membaca bismillah tiap-tiap perkara yang bukan haram, bukan makruh. Ini 2, dan ada 3 benda lagi. Kesimpulan tuan-tuan, sunat membaca bismillah selain daripada 5 tempat. Ini paling simple, kita buat kesimpulan. Tuan-tuan ingat, 5 tempat tak sunat baca bismillah. Tempat pertama apa? Pertamanya, perbuatan itu haram zati. Haram baca bismillah. Bukan kata tak sunat, bahkan haram baca bismillah. Itu haram zati. Tapi haram aridi sunat. Yang kedua, tempat yang kedua tuan-tuan, tak sunat membaca bismillah. Tempat kedua, tiap-tiap perkara makruh, iaitu makruh zati. Diri dia itu makruh, bukan makruh aridi. 2. Ada 3 lagi tambahan. 2 ni tuan-tuan biasa kita tahu. Asas 2 ni kita tahu. Sebab tu orang duduk dalam tandah, dia tak baca, dia tak berzikir dalam tandah, kerana makruh berzikir dalam tandah. Makruh membaca basmalah dalam tandah ataupun membaca zikir dalam tandah, makruh. Dia tahu ketika makruh ketika mana berada dalam tandah. Yang kedua, ketika mana dia buang air kecil ataupun air besar. Baik, itu asas kita. Yang ketiga tuan-tuan, ada 3 lagi. Ini 3 tambahan. 2 ni insya-Allah kita tahu dah lama dah. Benda haram baca, benda makruh baca. Tak sunat baca 2 ni. Yang ketiga ni saja kita perlu ingat. Apa dia yang ketiga? Yang ketiganya tuan-tuan, yang ketiganya tak sunat membaca bismillah tiap-tiap zikir yang tulen. Apa makna zikir yang tulen? Diri zikir yang dikhaskan oleh Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Diri dia tu dinam zikir. Mana ada contoh dia? Seperti la ilaha illallah. Tahlil tuan-tuan, tahlil la ilaha illallah dinamakan zikir. Tuan-tuan baca zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, nama dia zikir. Tuan-tuan sebut lafaz Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu zikir nama dia. Maka tak sunat dimula dengan bismillah. Dan yang keempat tuan-tuan, apalagi tak sunat,
tiap-tiap perkara yang ada permulaan bagi ibadat itu. Dia ada permulaan bagi ibadat, bukan dia punya dia direct terus. Dia ada permulaan. Macam direct terus, dia ada permulaan. Ni ada permulaan. Yang kita sebut apa tadi? Ada permulaan khutbah. Contoh dia yang kita dah sebut contoh tadi, khutbah. Yang ada permulaan bagi ada diri. Kalau contoh kita sebut tadi tuan-tuan, azan, dia duduk dalam contoh mana? Dia duduk di dalam zikir yang dimulakan dengan diri. Tidak ada permulaan. Dia direct dengan diri dia. Azan direct dengan diri dia. Maka tak sunat mula dengan bismillah. Qamat direct dengan diri dia. Yang keempat ni, tiap-tiap perkara ibadat yang ada permulaan bagi diri dia, ada intro dia. Contoh khutbah Jumaat, intro dia mula dengan alhamdulillah, kerana diri dia ada lima rukun tuan-tuan, atau 4 rukun dan 5 rukun ini nak dinamakan khutbah mesti cantum dan lengkapkan, komplitkan kelima rukun. Maka intro dia, pendahuluan dia, rukun pertama dengan alhamdulillah, maka tak sunat kita mulakan dengan basmalah. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang kelima, perkara apa yang kelima tak sunat kita baca bismillah? Tiap-tiap perkara yang dipandang hina di sisi syariat, bukan mulia benda itu, dipandang lekeh, dipandang hina, dipandang keji di sisi syariat, maka tak sunat baca bismillah. Ayat ni tambahan di dalam kitab yang besar. Kitab kita boleh sebut di belakang tu. Mana dia tuan-tuan? Di belakang dia sebut yang bukan dipandang rendah atau hina seperti berludah. Ini yang kelima yang disebut di dalam kitab yang besar. Dinaqal dalam kitab Al-Baijuri Ibnu Qasim, di dalam kitab I'anatut Talibin, dalam kitab Mughnil Muhtaj. Itu antara kitab yang besar-besar. Disebut yang kelima ini. Apa contoh dia tuan-tuan? Contoh benda itu benda yang tidak dipandang mulia, tetapi dipandang hina di sisi syariat, walaupun di sisi kita tak hina. Contoh apa tuan-tuan? Contoh nak ludah. Ketika tuan-tuan nak berludah tak perlu bismillahirrahmanirrahim, tak payah wa ra'dun wa barqa. Setengah orang dia bedah semua bismillah. Betul dah, tapi ada beberapa yang kena ejaz, kena tinggalkan. Mana dia? Contoh pertama berludah. Contoh yang kedua tuan-tuan, benda ini dipandang hina. Dalam bahasa syarak dia ada istilah dia. Apa dia istilah dia tuan-tuan? Dia panggil mustaqzar. Benda yang hina, lekeh, bukan mulia, dipanggil mustaqzar. Tapi bukan najis. Bukan najis benda ni, bukan hina. Perbuatan itu perbuatan yang tidak mulia. Contoh tuan-tuan, 2 contoh tadi kita panggil. Yang pertama berludah, yang kedua apa? Yang kedua hingu. Kan kita semua tuan-tuan, kita nak sapu hingu tak perlu baca bismillah. Tak perlu ambil tawar dalam poket nak buang hingu bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu, tidak ada pahala kalau buat juga, kerana tak sunat. Nak berludah, nak berhingu, ataupun apa lagi tuan-tuan, ataupun dia nak basuh najis, najis, bukan pekerjaan yang mulia. Nak basuh najis, walaupun basuh najis itu tuan-tuan etika, ada tata cara, salah satu daripada syariat, tapi tak sunat baca bismillah. Kita akan belajar cara basuh najis tuan-tuan, insya-Allah akan datang dalam modul pertama. Tuan-tuan nak basuh najis, apa contoh? Tai ayam, tai air kecil anak kita kecil di lantai, nak basuh. Ambil air ketika nak basuh itu bismillahirrahmanirrahim, tak sunat. Tuan-tuan nak ambil tengok tai kucing, nak buang tai kucing, ambil tai kucing baca bismillahirrahmanirrahim, buang, tak sunat. Nak basuh air kecil kita nak bersuci najis tuan-tuan, nak bersuci, nak basuh air kecil, ambil paip spray bismillahirrahmanirrahim, tak sunat. Nak basuh berak kita, basuh ketika mana kita buang air besar tuan-tuan, nak basuh, mula basuh bismillahirrahmanirrahim, tak sunat. Dah dalam tanah baca pula, tak sunat. Tak apa. Basuh kereta tu dia termasuk benda yang bukan benda yang hina. Itu tak apa. Basuh kereta bismillahirrahmanirrahim boleh. Yang tak boleh tu basuh najis, basuh tek ayam, basuh tek kucing, basuh najis, kerana dia bukan benda yang
mulia. Baik, itu kesimpulan tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah yang di bahasa WhatsApp SLM. ya, salam. Ya. Jadi soalan kita dah settle tuan-tuan, dah complete dah perbahasan kita malam ni. Hukum membaca bismillah selain daripada 5 tempat ini sunat. Bacalah tempat mana sunat selain daripada 5 tempat. Settle. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Baik, kita nak jawab soalan. Hukum popular tuan-tuan, hukum memberi salam dan menjawab salam di dalam WhatsApp. Apa hukum dia? Baik, dia dalam bahasa syarak wajib menjawab salam. Wajib menjawab salam ini termasuk terma menjawab. Dia ada terma dan syarat menjawab salam. Dia hukum menjawab salam wajib, tetapi ada terma dia, bukan semata-mata wajib. Yang pertama yang kata jawab salam wajib ini, yang pertamanya ialah perkataan. Perkataan yang diucap itu membetuli ataupun dipanggil betul dengan diri salam yang sebenar. Diucap semua komplit, alif mula dengan alif, lam, sin, lam, alif, mi, ain, lam, kaf, ya, mi dan syaddah semua. Kalau diucapkan dia akan bunyi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alif ada, lam ada, sim ada, syaddah ada, lam, alif ada. Assalamu alaikum. Kalaulah ini syarat pertama, perkataan yang kita dengar menepati, membetuli dengan diri salam yang sebenar di sisi syariat, bukan di sisi kita. Kita ni Assalamualaikum, betul dah, salam lah, Waalaikumsalam, jawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita semua jawab. Dia pun bukan salam, kita pun bukan jawab salam. Itu dia jadi bahasa apa? Bahasa kita sendiri yang telah kita adjust. Dia ni tak boleh nak adjust, tak boleh nak pindah. Itu pertama. Yang kedua apa tuan-tuan? Atau, dia dipanggil atau. Kita yang wajib jawab apabila kita dengar perkataan yang betul dan ataupun tulisan, bukan perkataan. Perkataan atau tulisan yang betul. Betul apa? Betul dengan diri salam yang sebenar. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf sim, ada huruf sin, lam, alif. Assalamu, mim ada, alaikum lengkap, maka wajib kita jawab, dan wajib kita jawab secara tulisan. Kalaulah dia melafaz salam tetapi tidak membetuli dengan salam yang sebenar, tak wajib jawab. Assalamualaikum, tak wajib jawab. Walaupun dia marah, aku bagi salam, bukan salam tu, itu bahasa ham tu, bahasa umum, bahasa kau tu, bukan bahasa salam. Assalamualaikum, tak jawab apa, bukan salam, kita tak boleh jawab. Yang kedua, dia tulis bukan tulisan Arab. Kalau dia tulisan Arab tetapi tak tepat, tidak ada lam, sim, tidak ada sim, ada sa saja, ataupun ada shin, dia bertukar, maka tak wajib jawab. Tak wajib jawab dengan tulisan Waalaikumsalam. Kalau dia tulis bahasa Melayu, alif, a, s, s, a, kalau penuh sekalipun, kan dia penuh, kita penuh, a, s, s, a, assalamualaikum, tak wajib jawab. Harus saja kita jawab tulisan rumi balik, harus. Tapi tak jawab pun tak berdosa. Ataupun dia bagi SLM saja, paling ringkas. Kita pun jawab WSM, ataupun WSLM. Jadi 2 kali 5, 5 kali 2. Dia couple elok. Baik. Jadi memang tak wajib jawab. Kalaulah tak jawab pun tak berdosa. Kalau tuan-tuan nak jawab pun tak apa, harus. Nak jawab pun harus. Tapi kalau dia kan ada WhatsApp, tuan-tuan boleh tukar keyboard. Sekarang ni dah keyboard Arab kan. Dia tulis elok, tu wajib jawab Waalaikumsalam. Dia ada cara versi tuan-tuan, banyak versi. Versi yang saya beritahu ni paling simple, Waalaikumsalam. Dia ada versi yang kedua, Alaikassalam. Boleh jawab. Versi yang kedua kita boleh jawab dengan Alaikassalam. Versi ketiga kita boleh jawab dengan alaika. Kita jawab dengan Alaikassalam, itu versi kedua. Versi ketiga
Versi ketiga ni beri, bukan jawab. Jawab sama, beri. Beri ni apa? Beri ni versi ketiga beri assalamu ala. Versi kedua assalamu alaika. Versi pertama assalamualaikum. Versi kedua assalamu alaika. Versi ketiga ni assalamu ala Ahmad. Sesampai je saya tak nak guna kata ganti nama. Dia boleh versi ketiga tak nak guna kata ganti nama. Saya jumpa dengan Datuk, saya kata assalamu ala Datuk. Wajib Datuk jawab alaikassalam ataupun waalaikumsalam. Assalam sejahtera, ala ke atas Datuk. Dia tak guna kata ganti nama, terus nama dia boleh. Itu versi ketiga. Dia ada 3 versi kita boleh guna. Tapi paling simple tuan tak payah tukarlah, tunggal terbalik nanti. Guna yang normal saja. Assalamualaikum. Ada boleh juga tuan-tuan wajib jawab. Kalau setengah orang dia tahu, dia nak tukar, dia nak ejah salamun alaikum, tu wajib jawab. Dia di luar sembahyang boleh, dalam sembahyang saja tak sah kita menggugurkan alif lam. Tetapi di luar sembahyang sah buang dili alif lam, tetapi kita hidup balik sukun. Salamun kita kena 2 sukun. Begitu boleh. Salamun alaikum boleh, kita kena jawab alaikassalam. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada soalan lain simpan bulan depan. Simpan bulan depan, kita akan sambung bulan depan. Kita ada 2 kali. Bulan ni saja sekali. Seperti mana Datuk kata tadi, saya terlupa. Jadi insya-Allah bulan depan ingat 2 kali, iaitu Selasa kedua dan Jumaat kedua. InsyaAllah 2 kali tuan-tuan. Mudah-mudahan cepat sikit kita cover topik-topik yang penting ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.